Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farah Wahidah binti Abdullah, pemegang kad matrik bernombor 267520. Saya akan membentangkan mengenai tugasan saya, iaitu kajian Hof Study di Singapura. Okey, budaya boleh dilihat dari pelbagai perspektif dalam kehidupan, seperti cara hidup, adat, moral, nilai-nilai murni, kesenian, agama, sesuatu yang menjadi kebiasaan dan juga tingkah laku yang dipelajari dan diterap daripada sesuatu kelompok masyarakat. Perkembangan kerangka dimensi budaya banyak dikaitkan dengan kajian sarjana dan penyelidik Belanda, iaitu Great Hof Study. Beliau telah berhasil mengidentifikasi teori dimensi budaya Hof Study dalam penelitiannya yang melibatkan lebih 50 buah negara berbeza melalui International Business Machine, iaitu IBM. Gerd Hofstede adalah seorang penyelidik pengurusan Belanda yang berusaha memahami perbezaan budaya di seluruh negara dan membezakan cara-cara perniagaan yang dilakukan di pelbagai budaya. Dia mengembangkan teori dimensi budaya ini untuk menentukan dimensi di mana budaya itu sebenarnya adalah berbeza. Okey, menurut Hofstede, terdapat perbezaan di peringkat kebangsaan dan daerah dalam konteks pengelompokan budaya yang mempengaruhi tingkah laku dalam masyarakat. Dimensi Hofstede sering digunakan dalam penelitian sosial kerana kesederhanaannya dalam memahami dan mengukur budaya. Antara dimensi budaya Hofstede adalah yang pertama sekali jarak kuasa, yang kedua penghindaran ketidakpastian, yang ketiga individual, yang keempat maskulin, yang kelima orientasi jangka panjang dan yang keenam adalah indulgensi. Okey, disebabkan saya membuat kajian ini bagi negara Singapura, maka saya akan membentangkan mengenai kajian Hofstede ini di negara Singapura. Okey, untuk dimensi yang pertama, iaitu jarak kuasa. Dimensi jarak kuasa dimensi jarak kuasa ini menentukan sejauh mana sesuatu budaya itu menyesuaikan diri dengan ketidaksamaan pengagihan kuasa dalam hubungan dan organisasi. Penyelidikan Hofstede mengenal pasti perbezaan antara mereka yang tergolong dalam budaya jarak tinggi dan jarak rendah bercirikan oleh relatif lebih besar yang disebabkan jurang hierarki antara individu berdasarkan perbezaan seperti umur, jantina, generasi dan juga status. Okey, bagi negara Singapura, mereka mendapat skor pada skala 74. Di mana dengan latar belakang negara Singapura yang dikenali sebagai Konfusianisme dari keturunan Tionghoa yang biasanya mempunyai pendekatan dalam terhadap agama yang juga merupakan pendekatan dominan di Singapura. Salah satu prinsip utama pengajaran Konfusianisme ini adalah kestabilan masyarakat yang didasarkan pada hubungan yang tidak sama antara orang. Okey, untuk dimensi budaya yang kedua adalah individual. Okey, isu asas yang disebut oleh dimensi ini adalah saling bergantung antara satu sama lain dengan citra diri yang didefinisikan sebagai istilah saya atau kami. Okey, dalam masyarakat individual, seseorang itu seharusnya menjaga diri mereka sendiri dan keluarga mereka sahaja. Dalam perkara ini, Singapura mencapai tahap skor di skala 20 bagi masyarakat kolektivistik lah.
So ini berarti bahawa konsep kami itu lebih penting, dan orang tergolong dalam kumpulan tersebut adalah keluarga, puak atau organisasi yang saling menjaga antara satu dengan yang lain. Di sini juga kita dapat melihat prinsip utama daripada ajaran Konfusianisme ini, iaitu keluarga adalah prototipe semua organisasi sosial. Seseorang itu tidak boleh bersifat individual dan perlu mengutamakan konsep kekeluargaan. Okey, anak-anak harus belajar menahan diri, mengatasi kepribadian mereka sehingga dapat menjaga keharmonian dalam sesuatu hubungan keluarga. Okey, untuk dimensi budaya yang ketiga adalah penghindaran ketidakpastian. Okey, dimensi penghindaran ketidakpastian ini dia lebih berkait dengan cara masyarakat menangani masa depan yang tidak diketahui dan kaedah yang sesuai untuk mengurus masa depan. Di Singapura contohnya, semua masyarakatnya mematuhi banyak peraturan, bukan kerana mereka memerlukan struktur yang tegas, tetapi kerana arahan kerajaan yang tegas. So, diorang sebagai masyarakat, nak atau tidak, terpaksa mengikut saranan kerajaan. Okey, bagi dimensi budaya yang keempat adalah orientasi jangka panjang. Dimensi ini merujuk kepada masyarakat, bagaimana masyarakat itu menangani masa lalu semasa menghadapi cabaran masa kini dan masa hadapan. Okey, budaya yang mendapat skor tinggi dalam orientasi jangka panjang merangkumi kebajikan berorientasi ke masa depan seperti berjimat cermat, pragmatisme, kegigihan dan ketekunan. Singapura contohnya mendapat skor rendah pada dimensi ini kerana mereka lebih memilih untuk mengekalkan tradisi dan norma yang dihormati berbanding masyarakat yang dicurigai. Mereka yang memiliki budaya ini dengan mendapat nilai tinggi mengambil pendekatan yang lebih pragmatik untuk mendorong berjimat cermat dan mendalami pendidikan moden sebagai cara untuk mempersiapkan masa depan. Singapura mendapat skor 72 yang merupakan skor tinggi, yang mana ianya menunjukkan kualiti budaya yang menyokong pelaburan jangka panjang seperti ketekunan, usaha yang berterusan, hasil yang perlahan, berjimat cermat, menjadi lemah dengan sumber daya, mengatur hubungan mengikut status dan mempunyai ciri-ciri perasaan rasa malu, merujuk pada ajaran Confucian yang paling banyak diamalkan di negara tersebutlah. Okey, bagi dimensi budaya yang kelima iaitu indulgency. Okey, indulgency ini adalah satu cabaran yang dihadapi oleh umat manusia sekarang dan masa lalu. Di mana adalah sejauh mana kanak-kanak itu disosialisasikan. Tanpa bersosial, masyarakat tidak akan menjadi manusia. Dimensi ini didefinisikan sebagai sejauh mana orang berusaha mengawal keinginan dan dorongan mereka berdasarkan cara mereka dibesarkan. Kawalan yang relatif lemah disebut indulgent dan kawalan yang agak kuat disebut restraint. Oleh itu, budaya dapat digambarkan sebagai memanjakan diri dengan keselesaan. Pada konsep ini, Singapura mencapai
skor pada skala 46. Okey, bagi bagi dimensi budaya yang terakhir, iaitu maskulin, di mana menurut model Hotspur ini, semakin tinggi skor dalam dimensi ini, semakin banyak masyarakat didorong oleh pencapaian, persaingan dan kejayaan. Skor yang lebih rendah bermaksud bahawa nilai-nilai kewanitaan seperti menjaga orang lain dan kualiti hidup yang dihargai oleh masyarakat. Singapura berada di tahap selamat, itu berada di tengah-tengah skala. Tetapi Singapura lebih cenderung ke arah feminin. Oleh itu mungkin lebih penting untuk menunjukkan rasa simpati kepada rakan sekerja ataupun jiran tetangga ketika mereka ni menghadapi masalah, memberi penghargaan kepada rakan setugas yang berjaya apabila mereka berjaya dalam sesuatu penugasan yang diberi, dan melakukan usaha untuk mencapai kata sepakat dalam satu-satu perbincangan. Okey, makanya dalam kajian Hotspur di negara Singapura ini dapat saya simpulkan bahawa paradigma dinamik budaya ini mempunyai kesan baik yang signifikan sebagai alat praktikal untuk memahami budaya lain dan sebagai kerangka yang digunakan oleh para penyelidik ilmu untuk menyelidiki akibat ataupun kesan kepada sesuatu budaya itulah. So, dimensi perbezaan Hotspur ini sangat relevan bila diterapkan dalam pengambilan keputusan dalam organisasi, kerana budaya dapat mempengaruhi anggota organisasi, termasuk mempengaruhi gaya kepimpinan, penilaian karakter setiap individu dalam satu-satu organisasi itu mampu menjelaskan masalah-masalah yang timbul akibat sumber daya manusia. Okey, dimensi budaya Hotspur ini juga dilihat mampu menggerakkan setiap individu dalam satu organisasi itu untuk mencapai matlamat organisasi. Sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Stay home, jaga diri, dan kita jaga kita. Assalamualaikum. Bye.